Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 7 Ogos bersama saya Adak Masyarum dan berikut tajuk utama malam ini. Gaza bergelap. Juga pemimpin tarikat An-Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah diburu. Jumlah mangsa yang terkorban akibat serangan udara Israel ke atas semenanjung Gaza sejak Jumaat lalu meningkat kepada 32 orang, manakala 253 lagi cedera. Kementerian Kesihatan Gaza dalam satu kenyataan memaklumkan mangsa yang terkorban termasuk 6 kanak-kanak dan 4 wanita. Menurut anggota keselamatan Palestin, malam semalam tentera udara Israel mensasarkan sebuah kediaman di bandar Rafah di selatan semenanjung Gaza, mengorbankan 2 rakyat Palestin dan mencederakan lebih 30 yang lain. Jurucakap tentera Zionis Avikai Adre dalam satu kenyataan berkata serbuan itu mensasarkan Komander Brigade Selatan PIJ Khalid Mansur. PIJ dalam pada itu turut mengumumkan seorang anggotanya Ziad Al-Mudalal terbunuh dalam serangan itu, namun tiada kenyataan dikeluarkan mengenai Mansur. Menurut sumber Palestin, sekurang-kurangnya 5 orang termasuk 4 kanak-kanak terbunuh manakala 15 lagi cedera akibat serangan di kamp pelarian Jabalia di utara Gaza pada malam Sabtu. Israel menafikan pihaknya bertanggungjawab terhadap serangan itu dan mendakwa roket milik PIJ menyebabkan pembunuhan tragis kanak-kanak di Jabalia. Dalam pada itu, masuk hari kedua serangan bertubi-tubi oleh rejim Zionis, satu-satunya loji jana kuasa di Gaza ditutup semalam akibat kekurangan bahan api. Aktivis kemanusiaan di Gaza, Hamzah Dairawi berkata, loji jana kuasa tersebut terpaksa dihentikan operasi kerana Israel menghentikan penghantaran bahan api ke Palestin dengan menutup sempadan Gaza. The Palestinian-only power station have announced today its shutdown, leaving the Gaza Strip in a complete blackout due to the closure of the borders for the past few days by the occupation and preventing entering the fuel that generates this power station. The situation in Gaza is deteriorating until this moment, that the occupation are still continuing their aggression against the citizens of the Gaza Strip, and there are news of negotiations by the Egyptian party towards the occupation to stop this round of aggression, but until this moment there is nothing on the ground. Dalam pada itu, pihak berkuasa Palestin menyatakan bahawa sebanyak 500 megawatt diperlukan bagi memenuhi keperluan elektrik bagi lebih 2 juta penduduk di bandar itu. Buat masa ini, hanya 120 megawatt tersedia di Gaza yang diimport terus dari Israel dan menyebabkan bekalan elektrik berkurangan kepada 4 jam sehari berbanding 12 jam pada waktu kebiasaan. Kebiasaannya, diesel bagi kegunaan loji jana kuasa dibawa masuk dari sempadan Mesir atau Israel. Namun penghantarannya terjejas apabila Israel menutup sempadan Israel Gaza, iaitu lintasan Karam Abu Salim beberapa hari lalu. Baik, perincian mengenai serangan di Gaza akan dikupas lebih mendalam dalam Glob Al-Hijrah 8.45 malam ini. Kita ke laporan seterusnya. Konsulat Malaysia di Jeddah telah diarahkan mengesan pemimpin tarikat An-Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Habib Shah Firdaus Habib Ahmad dan pada pengikutnya untuk ditahan dan diambil tindakan yang sesuai. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad berkata, setakat ini lokasi kumpulan terbabit di Arab Saudi masih belum dapat dikesan, namun disahkan pemimpinnya masih berada di sana. Sebenarnya saya telah menghubungi pihak konsulat tabung haji di sana untuk trace dan berpakat dengan pihak konsulat
tabuhan ini Saudi sana, lidah sana untuk mencari mereka ini, dan kita harapkan mereka ini diambil tindakan oleh pihak berkuasa agama negara sana, ataupun kita suruh mereka ini hantar pulang balik. Dan mengarutlah, mengarut. Menurut Datuk Idris, setakat ini Konsulat Malaysia sudah maklum mengenai kumpulan tarikat terbabit dan dalam usaha berbincang dengan pihak kedutaan untuk mengambil tindakan lanjut. Tegas beliau, kumpulan tarikat terbabit dilihat sudah menyimpang dan tidak sesuai untuk diikuti. Katanya perlu ada kesedaran dalam kalangan masyarakat Islam berkaitan tarikat agar tidak tertipu kerana bukan semua ajaran yang dibawa itu betul serta boleh diikuti. Justru Datuk Idris menasihatkan menemani individu yang berhasrat untuk mengikuti ajaran tarikat supaya menyelidik terlebih dahulu kemursyidan guru-guru terlibat. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis perasmian Muktamar Tahunan Dewan Pemuda PAS Negeri Perak kali ke-39 di Bukit Merah Lake Town Resort pagi tadi. Datuk Idris diminta mengulas mengenai penutupan selama 6 bulan Pusat Pengamalan Tarikat An-Naqsyabandiyah Al-Halidiyah di Kampung Jawa Labu Seremban berkuat kuasa Rabu lalu. Mufti Negeri Sembilan Datuk Muhammad Yusof Ahmad berkata penutupan itu bagi membolehkan siasatan lanjut dapat dilakukan sebelum muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Sembilan membuat keputusan sama ada untuk membatalkan atau tidak pendaftaran tarikat tersebut. Pemimpin Tarikat An-Naqsyabandiyah Al-Halidiyah Habib Shah Firdaus Habib Ahmad dikatakan telah menyeleweng daripada hukum syarak termasuk mempercayai akan berlaku kemunculan Imam Mahdi pada hari Arafah lalu. Habib Shah Firdaus juga dikatakan melakukan 3 kali sujud ketika solat dengan sujud yang terakhir dia dikatakan mengucup sejadah. Dalam usaha menstabilkan harga barangan keperluan asas di pasaran, Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Angkasa bersedia mengambil alih peranan orang tengah. Presidennya Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata, dalam mencapai usaha itu, Angkasa menyediakan kemudahan pusingan kredit sebanyak RM10,000 kepada kira-kira 3,000 kedai kendalian koperasi di seluruh negara. Menurut beliau, kemudahan pusingan kredit ini bagi memastikan rantaian bekalan dan operasi antara pembekal dan kedai koperasi tidak berdepan masalah selain setiap kedai dapat menyediakan pelbagai jenis barangan terutamanya keperluan asas pada harga lebih berpatutan. Penerima pusingan kredit tidak perlu membayar untuk stok atau bekalan yang dihantar ke kedai mereka bagi tempoh sebulan. Revolving credit iaitu pusingan kredit. Pusingan kredit. Jadi kedai 3,000 tu dia tak bayar-bayar terus. Tapi pembekal akan dibayar terus. Angkasa akan bayar terus kepada pembekal. Jadi kedai-kedai 3,000 tadi kita bagi dia sebulan untuk bayar balik. Jadi dia berorang duit tu. Itu sumbangan yang dibayar oleh Angkasa. Jadi untuk tujuan ni Angkasa memperuntukkan RM10,000 untuk setiap satu kedai. Beliau berkata demikian ketika mengulas saranan pengerusi pasukan khas Jihad Tangani Inflasi Tan Sri Anwar Musa yang mahu gerakan koperasi memainkan peranan utama dalam memerangi campur tangan orang tengah yang mengaut keuntungan berlebihan. Melalui kedai korporasi ini juga, setiap kedai akan berurusan terus dengan pembekal sekaligus dapat mengelakkan kegiatan orang tengah yang selalunya menjadi penyebab utama harga sukar dikawal. Datuk Seri Dr. Abdul Fattah turut berpendapat usaha bagi menstabilkan harga barangan keperluan asas boleh dilakukan dengan lebih berkesan melalui kerjasama rapat antara Angkasa dan kementerian berkaitan. Dalam pada itu, menjelang penetapan RM34.70 bagi minyak masak botol 5 kg yang berkuat kuasa esok, pihak yang terlibat secara langsung dalam ekosistem pengeluaran dan penjualan minyak masak diminta agar tidak menyorok atau mencatut produk itu. Pengerusi pasukan khas Jihad Tangani Inflasi Tan Sri Anwar Musa berkata, perkara itu pada akhirnya akan merugikan peniaga dan peruncit selain mendatangkan masalah kepada pengguna. Beliau berkata demikian kepada media selepas melawat Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia Maha 2022 di Taman Expo Pertanian Malaysia di Serdang hari ini.
Beliau diminta mengulas kemungkinan ada pihak yang tidak bertanggungjawab menyorok produk itu ketika ia dijual pada harga murah sekaligus mengundang kegusaran bekalan minyak masak menjadi terhad di pasaran. Tan Sri Anwar turut mengingatkan mereka agar tidak terlibat dalam aktiviti yang bercanggah dengan undang-undang dan meminta semua pihak mematuhi keputusan kerajaan apabila sesuatu barangan atau komoditi dimasukkan dalam senarai harga maksimum. Beliau juga berkata impak positif kerjasama rentas agensi terserlah apabila terdapat pasaraya yang mula menurunkan harga bagi minyak masak botol tidak bersubsidi walaupun penetapan harga siling bagi produk itu berkuat kuasa esok. Kerajaan sebelum ini memutuskan bahawa harga minyak masak sawit tulen tidak bersubsidi dalam botol 5 kg ditetapkan pada harga RM34.70 yang berkuat kuasa esok dan harga minyak masak akan ditetapkan setiap bulan menerusi pengumuman oleh Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB. Sifar miskin tegar penghujung 2025. Bertemu kembali, kerajaan akan terus fokus menangani isu miskin tegar di negara ini termasuk di Sarawak. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK12, program pembasmian kemiskinan tegar keluarga Malaysia BMTKM menetapkan sifar miskin tegar pada penghujung 2025. Fasa pertama BMTKM di Bumi Kenyalang ini melibatkan 4 lokasi iaitu Gedong, Kampung Seberang Sebuyau, Kampung Sepaut dan Pakan. Selain BMTKM, seramai 867,967 keluarga Malaysia di Bumi Kenyalang telah menerima manfaat menerusi inisiatif bantuan keluarga Malaysia yang melibatkan peruntukan sebanyak 745 juta ringgit. Ini membuktikan kecaknaan kerajaan terhadap keluarga Malaysia di negeri Sarawak. Selain itu, beliau turut memberi jaminan pembangunan negeri Sarawak sentiasa diutamakan dan ini terbukti dengan peruntukan perbelanjaan pembangunan sebanyak 4.55 bilion ringgit yang disediakan Kerajaan Persekutuan di bawah Rolling Plan kedua tahun 2022 RMK ke-12. Selain daripada itu, bagi menjamin keselesaan dan kemudahan generasi masa hadapan, peruntukan sebanyak 5.77 bilion telah disediakan di bawah RMK 12 bagi membangunkan dan menaik taraf sekolah serta institusi pendidikan di Sarawak. Daripada 409 buah projek pembangunan baru dan sambungan, sebanyak 111 buah projek ini siap sepenuhnya. 109 buah projek di peringkat pelaksanaan atau pembinaan dan 189 buah projek berstatus prabin. Peruntukan sebanyak 2.16 bilion ringgit juga turut disediakan bagi menampung 361 buah projek menaik taraf dan membangunkan semula sekolah yang mempunyai bangunan daif. Setakat ini, sebanyak 203 buah projek telah siap, 68 buah projek di peringkat pembinaan manakala bakinya dalam peringkat prabina. Beliau berkata demikian semasa berucap ketika merasmikan jelajah aspirasi keluarga Malaysia JAKM peringkat negeri Sarawak di dataran perayaan siang tadi. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTAC menyasarkan 300 juta ringgit disumbangkan kepada pendapatan negara menerusi sektor kebudayaan tahun ini. Timbalan Menterinya Datuk Seri Dr. Santara JP berkata sumbangan sektor berkenaan dijangka meningkat berbanding 241 juta ringgit dan 261 juta ringgit 2 tahun sebelumnya. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTAC menyasarkan sambutan sebanyak 4.5 juta pelancong antarabangsa dengan perolehan pendapatan sebanyak RM11.1 bilion hingga hujung tahun 2022. Justru itu, berbagai strategi serta inisiatif telah dan sedang diambil oleh seluruh jabatan serta agensi di bawah MOTAC bagi menarik kedatangan pelancong keluar Malaysia.
Mengulas lanjut, Santara berkata pada tahun ini Motek turut menyasarkan kedatangan 4.5 juta pelancong antarabangsa dengan perolehan pendapatan sebanyak 11.1 bilion ringgit. Untuk merealisasikan sasaran itu, pelbagai strategi serta inisiatif telah dan sedang diambil oleh seluruh jabatan serta agensi di bawah Motek bagi menarik kedatangan pelancong luar ke Malaysia. Beliau berkata demikian ketika berucap pada malam gala Magic of the Night 2022 Madana di Bumi Bertuah di dataran Sungai Melaka malam Sabtu. Majlis dirasmikan Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali dan gimik perasmian disempurnakan yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam. Magic of the Night 2022 yang bertemakan Madana di Bumi Bertuah itu dilangsungkan selama 3 hari bermula 5 hingga 7 Ogos. Antara pengisian program itu termasuklah Karnival Kejaya Pelancongan, perasmian Galeri Kota Warisan Melaka dan buku warisan kebangsaan orang hidup Wakoh dan Magical Melaka Food and Fruit Fest. Syarikat Meme Gold and Jewellery menerima pengiktirafan sijil patuh syariah pertama daripada panel penasihat syariah bertauliah. Pengiktirafan itu bagi memastikan setiap urusan jual beli, transaksi dan perniagaan dibuat mengikut landas hukum dan prinsip syariah. Pengiktirafan itu diberikan syarikat Elzar Syariah Solutions Sdn Bhd diwakili pengarah urusannya Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, Ketua Pegawai Eksekutif KBSE Bullion Sdn Bhd Muhammad Afiq Ahmad berkata, penerimaan sijil itu membuka peluang kepada syarikatnya dalam merealisasikan misi dan visi syarikat itu untuk menjadi alternatif kepada pelanggan beragama Islam memiliki emas patuh syariah secara cekap, telus dan tanpa was-was. Kewajipan tu jatuh kepada kami sebagai penjual dan juga mereka yang membeli. Maka kami ambil tanggungjawab tu yang serius, maka kita berhubung dengan pihak syariah, maka mereka akan keluarkan sijil syariah. Dan sijil syariah kita bukannya berbentuk one off. Kita lantik beliau sebagai advisor, yang mana bila advisor kita akan berinteraksi secara berkala dan setiap produk yang dah diluluskan akan diaudit. Dan setiap produk baru yang kita akan keluarkan, beliau akan keluarkan dia punya pronouncement syariah bagi setiap produk. Jadi bagi kita sebenarnya pentingnya sijil syariah ni untuk kedua-dua pihak sebagai jaminan kepada pembeli dan juga sebagai pemantau untuk kami sebagai penjual untuk melaksanakan jual beli patuh syariah secara dengan terbaiklah. Syarikat Meme Gold and Jewellery yang ditubuhkan pada Januari 2021 dan beribu pejabat di Shah Alam kini sedang mengkaji untuk memasuki pasaran Indonesia dalam masa terdekat. Pada masa sama, pihaknya turut merancang untuk melebarkan sayapnya ke beberapa negara jiran lain seperti Singapura dan Brunei. Usaha itu akan memberikan lebih keyakinan kepada pelanggan dalam produk dagangan emas. Jadi kita ambil masa agak agresif. Kita ambil masa dalam 2 bulan lebih lah, ke 3 bulan. Itu sebab kita juga menunggu proses pindaan itu dibuat sistem. Jadi itu yang ambil masa sikit kerana dia melibatkan sistem teknologi. Dan apabila itu dah siap, alhamdulillah kita dapati syarikat ini juga mempunyai developernya sendiri. Itu adalah boleh mempercepatkan lagi proses pindaan. Syarikat Meme Gold and Jewellery dalam pada itu turut menyasarkan jualan 200 kg emas untuk dibekalkan secara bulanan mulai tahun hadapan. Mereka ditemui pada sesi seminar emas dan majlis penyerahan sijil patuh syariah di Ibu Pejabat Meme Gold and Jewellery di Shah Alam. RM30 juta diperuntukkan untuk program Kebun Komuniti atau Kebuniti. Program hasil kerjasama Kementerian Perpaduan Negara dan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI itu bertujuan memperkasa program berkenaan yang telah memberi manfaat kepada lebih 160,000 orang di seluruh negara sejak tahun 2014. Jelas beliau, program kerjasama ini juga bertujuan untuk menggerakkan kawasan rukun tetangga KRT terutamanya yang tinggal di kawasan bandar. Terutama KRT yang duduk di kawasan bandar. Dekat flat-flat ataupun dekat rumah atas tanah, ada kawasan tanah yang kita boleh bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan. Kita boleh tanam sayur-sayuran dan sebagainya. Kerjasama yang telah pun dipersetujui antara MAFI dengan kementerian saya di bawah program Kebuniti.
Tambah beliau, KRT yang turut serta di dalam program ini mampu menjalankan program penanaman sayuran sendiri sekaligus dapat membantu mereka mendapat sumber makanan tersebut dengan lebih mudah. Saya ada 8,330 KRT di seluruh negara dan kita nak wujudkan program makanan yang boleh diambil bahagian oleh KRT untuk kita tanam sayur-sayuran yang mungkin boleh dijual di peringkat kawasan taman ataupun kawasan-kawasan sekitarnya. Beliau ditemui pada majlis pelancaran laman Agrofood Floriculture Miracle Garden di Maib, Serdang tengah hari tadi. Bincang niaga kembali di era peralihan endemik, terus bertahan dan berani mengorak langkah. Kami kembali memayungi anda bersama Bincang Niaga Revival 20 Ogos ini. Rebut peluang ini untuk bersiaran di kaca TV dengan pakej promo ekstra, slot terhad, masa terhad. Daftar sekarang di www.tvalhijrah.com/bincangniaga atau imbas QR Code yang tertera. RM80,000 pelancong terkandas. Bertemu kembali. Kira-kira 80,000 pelancong terkandas di pusat peranginan Sanya, Beijing selepas kawasan itu diisytiharkan sebagai kawasan panas susulan peningkatan kes COVID-19. Pihak berkuasa menguatkuasakan sekatan bermula semalam sebagai langkah membendung penularan COVID-19. Bandar yang terletak di Pulau Hainan itu merekodkan 615 kes bergejala dan 213 kes tanpa gejala sejak 1 Ogos hingga semalam. Sekatan dikuatkuasakan ketika kemuncak musim kedatangan pelancong di Sanya yang terkenal dengan pusat peranginan dan pantai. Ia sejajar dengan prinsip China yang berpegang teguh kepada pendekatan sifar COVID. Susulan itu juga syarikat pengurusan kereta api melarang semua penjualan tiket di Sanya manakala semua penerbangan ke destinasi itu juga dibatalkan pada Sabtu. Sementara itu, pelancong yang ingin berlepas dari Sanya perlu diuji negatif untuk COVID-19 menerusi 5 ujian PCR sepanjang 7 hari. Sebelum ini, Shanghai ditutup 2 bulan susulan penularan pantas COVID-19 dan ia menjejaskan jutaan penduduk dan memberi kesan kepada ekonomi negara. Dalam pada itu, China melaporkan 868 kes baharu COVID-19 semalam dengan 390 daripadanya adalah bergejala dan 478 lagi tidak bergejala. Gas-gas berbahaya yang dilepaskan daripada salah satu gunung berapi di Iceland berisiko untuk mencemarkan udara di kawasan kampung di Voga yang didiami kira-kira 1,000 penduduk. Agensi cuaca negara itu turut menjangkakan pencemaran gas boleh meribak ke ibu kota Reykjavik iaitu 40 km dari lokasi gunung berapi. Menurut agensi alam sekitar, kepekatan sulfur dioksida boleh mencecah sehingga 2,600 mikrogram setiap meter padu dan ia dianggap tidak sihat bagi mereka yang sensitif. Bagaimanapun, Kementerian Luar Iceland berkata risiko ke atas kawasan padat dan infrastruktur penting pada kadar sangat rendah malah tidak akan menjejaskan penerbangan. Gunung berapi itu meletus sejak Rabu lalu berhampiran tapak gunung Fagradalsfjall yang meletus selama 6 bulan pada Mac hingga September 2021 sehingga memukau pelancong dan penonton yang berpusu-pusu ke tempat kejadian. Letusan itu berlaku selepas tempoh aktiviti seismik yang aktif dengan kira-kira 10,000 gempa bumi dikesan sejak Sabtu termasuk 2 yang bermagnitud sekurang-kurangnya 5.0. Iceland merupakan 32 sistem gunung berapi yang aktif iaitu yang terbanyak di Eropah. Secara purata, negara itu mengalami letusan setiap 5 tahun. 31 wanita Arab Saudi memulakan latihan praktikal untuk menjadi pemandu kereta api laju tinggi Haramain yang beroperasi antara Makkah dan Madinah melalui Jeddah. Latihan fasa kedua bersama pemandu train berpengalaman itu akan dijalankan dalam tempoh 5 hingga 6 bulan.
Sejak program latihan yang dimulakan pada awal tahun ini, pelatih telah melengkapkan 483 jam latihan teori termasuk pengetahuan asas kereta api, peraturan lalu lintas dan keselamatan serta latihan memadam kebakaran. Syarikat Sepanyol Renfe, iaitu pemegang saham terbesar dalam konsortium yang menguruskan rel kelajuan tinggi dan Politeknik Kereta Api Saudi SRP, bertanggungjawab ke atas usaha latihan dan bersama-sama telah melatih lebih 130 warga Saudi sejak 9 tahun lalu. Sebelum ini, 28,000 wanita telah menghantar permohonan dan daripada jumlah itu hanya 145 terpilih untuk ditemu duga sebelum 34 wanita berjaya ke fasa pertama latihan. Mereka dijangka akan memandu kereta api antarbandar bermula Disember depan selepas lulus kesemua ujian. Sementara itu, jumlah pemandu kereta api dijangka bertambah akan datang selari dengan permintaan yang meningkat khususnya ketika musim haji dan umrah. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok. Juga alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Baik, selepas ini Globe Al-Hijrah bersiaran mengupas isu serangan terbaru Zionis di Gaza bersama Khadijah Faisal 8.45 malam ini. Saya Adik Masyarum. Assalamualaikum dan selamat malam.